maksudnya waktu isyak kita sambil saja di Indonesian. Saya ambillah sedikit masa tuan-tuan dan puan untuk kita bincang sambungan pada perbincangan kita yang minggu sebelum ni, yang ada saya sebut tentang berkaitan dengan tayammum. Berkaitan dengan tayammum. Hari ini tuan-tuan, malam ni saya nak sambung sedikit lagi berkaitan dengan tayammum ni. Kalau sebelum ni kita membincangkan tentang cara tayammum, rukun tayammum dan keadaan-keadaan yang membolehkan kita bertayammum, pada malam ni saya nak bincang sedikit tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya andai kata kita ni berada dalam keadaan sakit yang mana memerlukan kita untuk bertayammum. Contohnya kita terpaksa bertayammum disebabkan anggota wuduk kita berbalut contohnya. Dalam fiqh, ustaz saya tak boleh cari. Dalam fiqh dia ada keadaan dia. Dalam hukum fiqh ni dia ada beberapa keadaan yang membolehkan seorang itu bertukar daripada wuduk kepada tayammum. Pertamanya ketika ketiadaan air, kita bincang tempoh hari, ketika tak boleh nak guna air. Air tak ada, satu, dan kedua, keadaan tak boleh nak guna air, sama ada tidak boleh itu kerana air tiada, ataupun tidak boleh itu kerana darurat kepada kita, ataupun membahayakan kita, ataupun air itu kita ada tapi nak guna hanya cukup untuk minum. Itu keadaan biasa. Kita nak ambil keadaan darurat tak boleh guna, yang mana kalau kita ni kena pada badan kita air itu menyebabkan penyakit lebih teruk. Dalam fiqh disebut mashu ala jabirah. Jabirah ni maknanya menyapu di atas anggota yang ditampalkan. Sama ada muka, kepala, kaki ataupun apa lagi tu, tangan. 4 anggota wuduk yang sekiranya berbalut, dosimit dan sebagainya, yang tidak boleh dibuka untuk kena air. Okey tuan-tuan ya. Bagi keadaan pesakit ataupun mereka yang dalam keadaan sakit yang tidak boleh terkena air pada anggota wuduk, jadi ketika itu mereka dibenarkan untuk bertayammum. Akan tetapi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun dibenarkan bertayammum, mereka tetap kena mengambil wuduk pada anggota yang boleh kena wuduk. Contoh, dia ada 4 tempat ya: muka, tangan, kepala dan kaki. Tiba-tiba yang berbalut itu di perut, maka tidak ada masalah, bolehlah ambil wuduk. Tapi kalau berbalut itu di perut, maka mandi junubnya macam mana? Perlu bertayammum, digantikan dengan tayammum dan dimandikan pada tempat hak boleh mandi. Kena di perut, kena perut ni tak boleh kena air. Berbalut di perut tak boleh kena air. Jadi kena lalu sapu air atas perut, tempat lain kena mandi. Kemudian tayammum nak menggantikan kepada mandi hak tak sempurna kan. Itu kalau mandi wajib lah. Kalau mandi junub. Kan kita nak bincang hari ini berkaitan dengan anggota-anggota yang tidak boleh kena wuduk dan dia merupakan anggota wuduk. Apa dia? Muka, tangan, kepala dan kaki, itu saja. Kalau tempat lain berbalut tidak ada masalah. Tidak timbul masalah. Tiba-tiba berbalut di leher tuan-tuan, tak boleh tak. Tiba-tiba berbalut telinga tuan-tuan, bolehlah. Tetapi berbalut di hujung jari tuan-tuan, hujung jari berbalut, maka ketika itu hukum dia mesti bertukar kepada tayammum. Dia balut hujung jari wajib tuan-tuan kena wuduk, wajib dikenakan wuduk, maka kena tayammum. Okey, cara kita nak bincang cara mana, kaedah. Kita tak tahu tuan-tuan, mungkin terkena pada kita, terkena pada ahli keluarga kita ya. Okey, pertama kita ambil pada masalah yang mana pada keadaan di muka. Di muka tuan-tuan, tiba-tiba contoh di sini tertampal kerana luka, tak boleh buka tampalan ni. Kalau boleh buka, boleh kena air, wajib buka, basuh, kemudian tutup balik. Tapi ni tak boleh buka. Kalau kena air, kalau buka kena air, dia akan memudaratkan lagi, maka tak boleh buka. Kaedah tak boleh buka ni. Jadi cara dia macam mana? Bagi pesakit yang sebahagian mukanya tidak boleh terkena air, maka kaedah yang pertama, dia ada 2 kaedah di sini. Kaedah yang pertama ialah berniat mengambil wuduk.
Kemudian apabila dah niat ambil wuduk tu, basuh bahagian muka yang mana tidak bertampal. Katalah di sini bertampal, maka basuh hak lain. Basuh bermaksud air itu mesti mengalir. Itu maksud basuh. Kena faham di sini istilah basuh. Maknanya mesti ada air di tapak tangan kita dan kita melalukan air pada tempat hak tak. Mana mesti terasa air itu mengalir. Tapi kalau kita tak ada, kemudian kita buang air, hanya lekat di sini, hanya air-air yang itu dinamakan sapu. Kena faham istilah sapu dan basuh. Kena faham di situ. Maksudnya apabila kata basuh, mesti ada air letak, mesti turun air mengalir. Walaupun sedikit. Walaupun yang mengalir itu hanya setitik, dua titik, tapi tetap mengalir, maka dikatakan di situ dia sampai maksud basuh. Tapi kalau letak air tak bergerak, maka sapu jadi. Kena faham istilah sapu dan basuh terlebih dahulu. Maka di sini basuh mula. Cara yang pertama, basuh bahagian muka yang mana tidak bertampal tersebut. Kemudian membasuh muka yang sihat dan sapukan air di atas tampalan. Lalu air atas tampalan, sapu. Hak basuh tadi hak sini, hak atas tampalan kena sapu juga air. Kena lalukan juga air di atas tampalan tersebut. Okey. Dan kemudian selepas itu berpindah kepada tayammum. Maknanya kalau dah basuh muka semua, sini basuh lalu air, lap balik. Kemudian buat tayammum. Tayammum kena niat tayammum. Niat tayammum. Tepuk, naik ke muka, niat. Sahaja aku bertayammum bagi membolehkan, mengharuskan aku menunaikan solat. Maka tayammum. Siap. Tayammum muka, tayammum tangan. Habis rukun tayammum. Sambung balik pada basuh tangan melalui cara wuduk. Faham tak ni? Belum lagi. Kita ambil sebahagian ni. Jadi lalu tu siap semua basuh muka, kemudian lalu air, berpindah kepada tayammum, buat tayammum, sapu muka dan tempat tampal semua sapu, buat tayammum tangan. Selesai tayammum tangan, sambung wuduk pada tangan. Sambung pada tangan, pada kepala dan juga pada kaki. Selesai cara yang pertama. Cara yang kedua lebih mudah berbanding cara yang pertama tadi. Apakah dia cara yang kedua? Cara yang kedua dimulakan dengan tayammum terlebih dahulu. Selesaikan tayammum dulu, kemudian baru buat wuduk. Selesaikan tayammum, kemudian barulah berwuduk. Maknanya mulakan dengan tayammum, tepuk semua selesai, semua niat semua selesai. Kemudian selesai itu ambil wuduk pula. Itu kalau sekiranya pesakit tersebut tidak boleh kena air, hanya sebahagian sahaja. Kalau sekiranya keseluruhan muka tidak boleh kena air dan juga tidak boleh kena debu, tutup contohnya, tutup semua, ataupun muka terbakar, tak boleh kena debu, tak boleh kena air, apa cara? Apa cara yang boleh kita buat? Berniat tayammum semasa mengangkat tangan untuk mengambil pada tangan terus, tinggalkan muka. Tayammumnya tepuk, niat di mana? Masa kena sentuh tangan, niat tayammum. Tak payah buat muka. Tak payah buat muka. Okey, menyapu tangan semasa mengangkat tangan untuk menyapu debu ke, berniat tayammum. Lepas tu angkat tangan, dah niat dah tayammum, baru pergi pada tangan. Maka kenapa niat sebelum sentuh? Sebab sepatutnya muka dulu. Masa angkat tu dia ganti kepada muka, terus pergi pada tangan. Kemudian menyapu tangan sehingga selesailah tayammumnya. Okey, maka wuduk perlu tak? Tak perlu wuduk di situ. Sebab muka tak boleh kena air langsung. Tak payah. Terus pada tu. Cara kedua boleh juga, kalau nak berwuduk pun boleh, berniat wuduk semasa membasuh tangan. Tadi kita guna tayammum terus, maka tak payah wuduk.
Yang ini cara kedua, kita niat nak ambil wuduk. Kita nak guna kaedah berwuduk, tak nak guna kaedah tayamum. Sama juga kaedah wuduk macam mana. Niat wuduk semasa basuh tangan. Basuh tangan ni dah niat dah wuduk. Kemudian basuh tangan sampai ke siku, kemudian basuh kepala, kemudian basuh kaki. Tinggal basuh muka. Tinggal terus basuh muka. Kalau sekiranya seluruh muka tak boleh kena air, maka boleh tinggal basuh muka. Tak payah tayamum atas, tak payah tayamum atas muka. Dan muka berbalut, tak payah tayamum, terus tinggal. Terus tinggalkan tayamum, terus tinggalkan muka, pergi pada tangan. Maka kalau muka berbalut, mudahlah. Kalau ambil tayamum, basuh tangan, ya sapu tangan je lah. Kalau ambil wuduk, sapu, basuh tangan tu niat, kemudian sapu, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, sapu kaki. Selesai. Itu kaedah. Kalau sekiranya seluruh muka itu berbalut. Okey tuan-tuan, ada nak ditanya sebelum kita pindah pada keadaan hak lain? Bahagian mana? Sini kalau dia termasuk bahagian muka, maka kena kaedah hak pertama tadi lah. Kena kaedah hak mana tak berbalut kena basuh. Hak mana tidak berbalut kena basuh. Tetap kena basuh. Kaedah ni. Okey, bagi pesakit yang tangannya tidak boleh terkena air. Hak ni bagi tangan pula tidak boleh terkena air. Baluk semua tangan ni, besi simen semua tangan ni, ataupun berceracok pada tangan. Kan dia ada hak style ceracok, tuan-tuan kan? Ceracok tu pun tak boleh kena air juga. Nak tayamum pun tak boleh nampak debu macam mana. Nak lalu debu tak boleh juga. Nak lalu debu macam mana, nak masuk jari tak boleh. Ceracok. Dia masalah dia mesti banyak besi kan. Okey, cara dia macam mana? Cara dia ada dua cara juga. Yang pertama, berniat mengambil wuduk semasa membasuh muka. Ni kalau muka tidak ada masalah, maka basuh muka tu niatlah macam biasa ambil wuduk. Kemudian membasuh tangan yang sihat dan disapu air di atas tangan yang berbalut. Kalau berbalut, tangan kanan ni berbalut, patah tangan kanan. Tangan kiri tak patah. Jadi terus pergi tangan kiri ambil wuduk basuh tangan. Kemudian selepas basuh tangan, berhenti buat tayamum. Buat tayamum. Buat tayamum, maka sama jugalah. Tangan kanan tak boleh. Kalau tangan kanan boleh, ada balut, buat atas balut, tak ada masalah. Atas balut. Maka ini pun sama juga. Tapi kalau tangan kanan ni besinya banyak, tak boleh masuk debu, tak boleh lalu debu, tinggalkan tangan. Tak boleh duduk, tak boleh buat. Selepas selesai tayamum, barulah sambung basuh kepala dan juga basuh kaki. Mudah ya tuan-tuan. Cara kedua sama juga tuan-tuan, cuma terbalik sedikit. Terbalik sedikit macam mana? Cara kedua, niat ambil wuduk ketika basuh muka. Kemudian tadi niat ambil wuduk, basuh tangan dulu. Lepas basuh muka, basuh tangan. Cara kedua, niat ambil wuduk, basuh muka, berhenti, buat tayamum dulu. Buat tayamum dulu. Selepas selesai tayamum, baru sambung basuh tangan buat sihat sampai ke kaki. Itu kaedah dia. Boleh ya? Mudah ya tuan-tuan. Benda ni mudah, cuma praktikal payah. Jadi tangan ni tak boleh bergerak. Tangan tak boleh bergerak dua-dua. Sebelah tak bergerak. Jadi nak tayamum ni kena sapu tangan yang boleh. Kena minta tolong orang lah. Kalau tangan tak boleh gerak, nak buat tayamum macam mana? Itu kena minta tolong orang lain lah. Terpaksa minta tolong dengan orang lain. Tapi kalau misalkan tangan tak boleh gerak, tapi kita boleh kenakan debu atas tangan tu, boleh lalu lagi, nak buat lah. Setakat boleh. Setakat kita mampu. Kalau kata tangan berkantung tak boleh gerak macam tu, maka kena minta tolong orang lain lah dalam bab tu. Ada orang yang nak membantu pun kena tahu kaedah tersebut. Sama juga dalam keadaan kita ni tak boleh ambil wuduk, sakit tak boleh ambil wuduk kan, tak boleh bergerak, lemah badan tapi sedar, masih sedar. Tangan ni lemah, masih sedar, tapi mana wajib untuk kita solat. Ketika itu kena orang lain lah tolong ambil wuduk kepada kita. Dan jangan pula hak tolong ambil wuduk tu isteri kita, jangan. Kenapa jangan? Kalau tidak pakai sarung, kalau pakai lapis tak pakai lah. Boleh. Nak suruh isteri pun boleh. Pakailah seorang sarung tangan kekah ke apa ke.
Okey. Selesai. Dan dua keadaan. Okey tuan-tuan, keadaan bagi pesakit yang kepalanya berbalut. Kepala berbalut ini dia ada dua keadaan. Sama ada berbalut keseluruhan ataupun berbalut sebahagian. Kalau hanya berbalut sebahagian, tidak payah bertukar kepada tayamum, tak payah buat tayamum. Contoh tuan-tuan, balut kepala ni ada sejumput keluar kat sini, atau balut sini ada lagi rambut hak keluar, maka ketika itu tak payah tayamum. Kenapa tak payah tayamum? Makna apa-apa sahaja, mengikut kaedahnya, apa-apa sahaja yang disebut sebagai kepala maka boleh sapu di situ. Menyapu kepala ni tak semestinya menyapu depan ni tuan-tuan. Bukan maksud sapu kepala mesti sapu depan ni. Apa-apa sahaja selagi mana dia dinamakan kepala. Bukan kepala lutut ya. Kepala tuan-tuan. Apa-apa sahaja yang disebut kepala. Di sini orang panggil kepala lah. Selesai. Kalau belakang dipanggil kepala lah. Maka ketika itu tak payah buat tayamum. Tidak payah tayamum. Tapi sekiranya balut tuan-tuan macam topi keledar, tuan-tuan tutup habis. Sampai ke belakang tak ada ruang untuk sapu perkara yang dinamakan kepala tadi. Ketika itu bagi pesakit yang kepalanya berbalut, cara dia satu cara sahaja. Niat wuduk terlebih dahulu ketika basuh muka. Samalah niat wuduk, basuh muka, kemudian basuh muka semua, basuh tangan sampai ke kepala. Jika tidak ada sedikit ruang untuk sapu, maka hendaklah bertayamum. Kalau tak ada ruang untuk sapu, nak sapu tak ada langsung, pergi tayamum. Tayamum tak ada masalah lah, tangan, muka tangan selesai. Kemudian barulah pergi kepada basuh kaki. Tak payah sapu atas kepala dengan air. Tak payah. Tidak payah sapu air atas kepala, buat lalu air atas kepala, tak payah. Sebab ianya dah tak ada dah. Dah tak ada. Kalau macam muka tadi sebahagian kena sapu. Kalau tangan sebahagian kena sapu air. Contoh tadi kalau tangan kita hanya berbalut sini tuan-tuan, atau berbalut jari saja. Hak lain kena basuh lagi ni. Hak ujung ni sapu. Hak ujung kena sapu lah. Tadi kita bincang kalau seluruh tangan, ni kata sebahagian je tangan. Tiba-tiba kita hanya berbalut jari hantu ni saja, patok. Tak boleh kena air, tak boleh buka ni, simen jari hantu. Jadi hak lain ni kena basuh. Hak ni kiri kanan kena basuh. Semua lalu air atas balutan tersebut, dilalukan air, kemudian baru tayamum. Sebab apa nak guna tayamum? Sebab dia menggantikan tempat yang tak boleh kena air. Dia menggantikan. Sebab apa? Hukumnya mengharuskan. Apabila masuk waktu baru, tayamum kena buat semula. Tayamum kena buat. Wuduk tak payah ambil. Sebab apa? Wuduk kekal. Kalau melainkan kalau kita kentut ke batal wuduk, maka kena ulang balik wuduk tersebut. Tapi kalau tak batal, hanya perlu tayamum sahaja. Maknanya kita ambil mula-mula sekali wuduk, kemudian tak batal sampai ke malam, tak batal, pagi besok pun tak batal, maka hanya mengulangi tayamum pada setiap waktu solat. Kena ulang tayamum sahaja. Tak payah nak ulang ambil wuduk. Wuduk sekali. Kalau selagi tak batal, jalanlah dia. Kalau dah batal, kena start semula ambil. Okey, itu kalau kepala mudahnya tuan-tuan, ambil sampai basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, sampai ke kepala tu tak boleh buat tayamum. Selepas tayamum baru basuh kaki. Selesai masalah untuk kepala. Boleh? InsyaAllah. Mudah je. Bagi pesakit yang kakinya berbalut atau tidak boleh kena air. Masalah bagi pesakit yang mana kaki dia berbalut tak boleh kena air. Cara yang pertama, ada dua cara juga. Niat wuduk terlebih dahulu, kemudian basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, baru dia tayamum. Kemudian selesai tayamum, basuhlah kaki. Basuh kaki. Basuh kaki hak mana? Hak sihat. Hak mana hak kaki tak sihat? Sapu air di atas kaki tersebut, balutan tersebut, sapu air. Sapulah. Kalau katalah kaki kita tu ibu jari sahaja, ibu jari patah, ibu jari sahaja simen, balut ibu jari, maka hak lain kena basuh. Ibu jari sahaja sapu air. Okey, itu kaedah dia.
Ataupun kaedah kedua, selesaikan dulu wuduk, habis semua wuduk, baru tayamum, baru dilakukan tayamum. Mudah je tuan-tuan. Bab tayamum ni mudah. Cuma dia tidak boleh meninggalkan wuduk terus ambil tayamum. Tak boleh. Dia kena buat dua-dua sekaligus. Menyusahkanlah bagi orang yang sakit. Yalah nak buat macam mana tuan-tuan, kena lah sikit. Tak susah. Susah tu kalau ambil wuduk. Kalau tak batal wuduk tak susah. Hanya perlu tayamum je. Kenapa kena ambil wuduk juga? Sebab wuduk tu wajib. Anggota yang sihat tetap kena wuduk. Anggota yang tak sakit tetap kena wuduk. Wuduk kena. Hanya boleh berpindah pada anggota yang tak boleh kena wuduk sahaja. Boleh kita gantikan dengan tayamum. Okey tuan-tuan ya, jelas ya tentang masalah tersebut. Okey. Ini beberapa perkara yang perlu diingat bagi mereka yang sakit, yang menggunakan kaedah tayamum tadi, yang berbalut kaki ataupun tangan ataupun kepala. Bagi pesakit yang mukanya tidak boleh terkena air, solat wajib diqadha kerana muka adalah anggota tayamum dan tidak dapat disempurnakan. Kalau seluruh muka ni tak boleh kena air, tak boleh kena air, maka wajib dia kena apa? Kena qadha solat tersebut. Palut muka semua tak boleh. Tak boleh kena air dah muka. Nak tayamum pun tak sampai juga. Maka wajib qadha setiap solat apabila dah selesai. Ya. Aras buku lali. Okey, sekarang ni syarat dia kena sampai mana? Lepas buku lali. Mana kalau nampak buku lali, hak nampak tu kena wuduk Kena wuduk hak nampak kena wuduk, kena sapu, kemudian sapu atas hak tak nampak tu. Hak simen tu kena sapu. Hak nampak tu tetap kena wuduk. Tak boleh terus tinggal. Kerana kena buat anggota hak kena tu ada tu kena buat. Okey. Bagi pesakit yang mukanya tidak boleh terkena air, solat wajib diqadha kerana muka adalah anggota tayamum yang tidak dapat disempurnakan. Tak boleh nak bertayamum di muka sebab muka tutup semua, maka wajib dia qadha solat tersebut. Bagi pesakit yang tangan tidak boleh kena air, tangan sahaja tidak boleh kena air, solat wajib diqadha kerana tangan adalah anggota wuduk dan tayamum dan yang tidak dapat disempurnakan. Kalau seluruh tangan kanan tak boleh kena air, maka selesai sakit nanti buka kena qadha. Kalau sebahagian tak apa. Kalau sebahagian tak apa, dah basuh dah sikit, hak ni tak tahu macam mana. Tapi kalau semua tak boleh kena qadha. Kalau semua kena simen, kena qadha. Okey. Bagi pesakit yang kepala tidak boleh kena air, solat tidak wajib. Okey tuan-tuan. Bagi kepala yang pesakit yang kepala semua tak boleh kena air, tak wajib qadha sembahyang ni. Kalau kepala tak wajib qadha. Sebab apa? Dia dah ganti dengan tayamum. Tayamum tak kena wasapu kepala, tayamum muka dengan tangan. Maka tayamum tu dah membolehkan dia solat. Jadi maknanya kalau muka dengan tangan, maka wajib qadha. Kepala tak payah, kaki tak payah. Sebab kaki bukan anggota tayamum. Kaki bukan anggota tayamum, maka tak payah qadha solat dia. Dan pesakit yang kaki pembalut tidak boleh kena air, solat tidak wajib diqadha jika pembalut itu tidak melebihi had yang diperlukan. Kalaulah dia tak balut melebihi lah. Kalau balut lebih-lebih tu kena qadha lah. Tapi maknanya kita balut pun kita nak buat macam mana orang balut, baru kita terima lah doktor balut tu nak buat macam mana. Had dia lah tu. Maka di sini tuan-tuan, dalam bab nak qadha solat ni kena faham. Kalau muka tak boleh kena air, kalau muka tak boleh kena tayamum, wajib qadha. Kalau tangan tak boleh kena air, tangan tak boleh kena tayamum, wajib qadha. Kalau kepala tak boleh kena air dan kaki tak boleh kena air, tak wajib qadha. Sebab apa tak wajib? Sebab kita dah ambil tayamum, tayamum dah menggantikan wudu. Maka sah solat kita. Sah solat kita. Melainkan kalaulah sekiranya ketika kita melainkan kalau kita ni tak boleh nak bertayamum langsung, tu kena qadha lah. Kalau sekiranya tak nak tanya kan? Tak.
Kalau sekiranya tak ada air, tak boleh kena air, tak boleh kena tayamum, seluruh anggota kita, badan kita ni terbakar, tuan-tuan. Terbakar seluruh. Kaki terbakar, tangan terbakar, muka terbakar, kepala terbakar. Ketika itu wajib juga solat. Wajib juga solat sekadar menghormati waktu. Apabila sembuh, maka wajib mengqadhakan solat-solat yang dia buat dalam keadaan uzur tadi. Dan wajib qadhalah dalam keadaan uzur kalau ada harapan untuk sihat. Kalau tak ada harapan, jalan terus sajalah, tidak ada masalah. Itu dia kaedah dia. Kita dah jelas ya dalam bab tayamum ni. Ini sebagai panduan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit, tuan-tuan, itu dalam bab tayamum. Sedikit saya nak sambung sedikit apabila tadi kita ada sebut juga tentang mandi wajib, mandi junub ni, tuan-tuan. Satu perkara yang saya nak ingatkan pada tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab mandi junub ini, kalau mengikutkan Nabi, cara Nabi mandi junub, Nabi menggunakan air. Satu riwayat daripada saya lupa nama daripada Sayyidah Aisyah ataupun saya lupa nama periwayat dia. Dan dia kata, dia menyebutkan bahawa Nabi mandi junub ini hanya menggunakan satu gantang sehingga 5 cupok. Antara satu gantang sehingga 5 cupok sahaja air. Satu gantang sehingga 5 cupok sahaja air. Satu gantang tak banyak, tuan-tuan, tak cukup sampai satu baldi. Maknanya tuan-tuan kena faham di sini dalam bab mandi junub ini, rukun dia ada 2 sahaja. Mandi junub ni 2 sahaja rukun dan boleh menjadi 3. Asalnya 2 boleh menjadi 3. Asal dia apa? Rukun pertama niat, yang kedua meratakan air seluruh anggota badan. Selesai. Anggota badan yang zahir termasuklah kulit kepala. Disebabkan begitulah kerana nak mudah mandi wajib ni lah, maka Sayyidina Ali diriwayatkan menggondolkan kepalanya. Tak pernah ada rambut selepas Nabi kata kena rata semua sampai kepala. Jadi Sayyidina Ali pun potokkan kepala. Sebab tu Sayyidina Ali ni terkenal kepada dengan seorang lelaki yang potok, mudah nak mandi. Sebab apa? Sayyidina Ali ni dalam satu riwayat disebut, ana rajulun mazzar, aku ni seorang lelaki yang banyak keluar air mazi. Maka dia nak memudahkan dia mandi wajib, maka dia pun potokkan kepala. Maka kepala ni, tuan-tuan, wajib rata air. Macam mana nak rata? Lalukan dengan tangan dan sebagainya. Wajib. Kulit-kulit yang zahir, apa-apa sahaja yang zahir. Maka dalam hidung tak payah korek hidung, tak payah korek dalam telinga. Itu yang pertama, niat dan meratakan air. Cuma persoalannya, niatnya di mana? Niatnya di mana? Tak kira tuan-tuan nak niat di mana, tidak ada masalah. Janjinya kalau tuan-tuan niat ketika mandi, tak ingat niat masa mula-mula. Masa basuh kaki baru niat, kena ulang balik, naik semula sampai atas. Maka kalau ada setengah orang kata niat mesti seeloknya niat ketika mula-mula jatuh air. Tak gitu. Niat ni adalah di mana sahaja kita niat ketika mandi tu, datang niat ketiga tu sah. Jangan pula mandi Allah tak ingat niat. Berarti mandi semula. Boleh teruskan mandi, dah niat masa basuh kaki, maka niat di situ. Mana hak sebelum hak tak basuh lagi tu kena basuh naik. Jangan susahkan bab niat ni. Dia berbeza dengan apa nama ni, berbeza dengan wuduk. Wuduk ada tertib. Mandi junub tidak ada tertib. Dia tidak ada tertib. Dia ada niat dengan meratakan air. Jadi mana-mana ketika mana niat datang, maka teruskanlah. Dia tak payah sebelah lama saya wuduk. Tidak. Dia mudah. Dia lebih mudah sebenarnya, lebih mudah. Cuma seperkara saya nak sebut di sini, tuan-tuan dan puan-puan, yang ini mungkin sedikit kita mungkin sedikit keliru. Ketika kita mandi, tiba-tiba tersentuh alat kemaluan. Kemaluan sama ada lelaki ataupun wanita. Macam mana kita dapat? Boleh teruskan? Lepas tu? Okey ya.
Dia macam ni. Hukum dia macam ni, kena faham jelas. Ambil wuduk sebelum tu adalah sunat. Ambil wuduk sebelum mandi adalah sunat. Mandi semua siap, semua mandi, maka kalau tidak batal wuduk ketika itu, maka teruskan. Tetapi kalau wuduk batal ketika mandi, kena ambil wuduk selepas mandi. Kalau wuduk batal ketika mandi, wajib ambil wuduk selepas mandi. Kena faham? Dia kaedah Imam Ghazali, Imam Nawawi sebut macam ni. Imam Nawawi sebut dalam satu kitab, dia sebut orang yang berjunub, dia tak batal wuduk. Dia batal lebih besar daripada wuduk. Dia kena faham. Orang yang berjunub, wuduk dia batal tak? Tak batal wuduk, tapi dia batal lebih besar daripada wuduk. Jadi apabila dia mandi hak besar, kemudian dia batal wuduk ketika itu, maka ketika itu dia batal wuduk. Maka kena ambil wuduk lah. Kalau nak menunaikan ibadah. Kalau mandi junub nak sembahyang, maka sebelum sembahyang kena ambil wuduk. Tapi kalau setakat nak mandi junub, maka sah. Maka sah. Kalau setakat nak mandi junub je, nak mandi junub bukan kerana nak sembahyang, maka mandi junub tu sah. Tapi apabila nak sembahyang, kena ambil wuduk. Sebab wuduk dah terbatal masa mandi tadi. Boleh faham ya? Boleh jelas? Boleh ya? Sebab itu tidak ada masalah. Sebab itu dalam satu riwayat kan, Nabi SAW mandi bersama dengan Aisyah. Mandi sama-sama, tak ada masalah, mandi sama-sama. Tapi nak sembahyang ambil wuduk kan? Itu dalam mazhab Syafi'i. Mengikut mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Saya cakap ni dalam konteks mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain mungkin tidak sama. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kaedah dia Allah Akbar. Dalam mazhab Syafi'i, kaedah dia macam ni. Maknanya kalau terbatal wuduk ketika mandi junub, maka selepas tu kalau nak menunaikan ibadah, kena ambil wuduk. Sah ke tidak mandi tadi? Sah, tidak ada masalah. Cuma nak buat ibadah, kena ambil wuduk. Memperbaharui wuduk tidak ada masalah. Memang dituntut sangat-sangat kita nak ulang ambil wuduk, tak apa. Tetapi tidak ada dalam hukum fiqh mengulangi mandi junub. Nak mandi 3-4 kali mandi junub, tak ada. Okey, saya kata dia asal 2, tapi boleh jadi 3. Rukunnya apabila badan kita itu ada najis atau benda-benda yang menghalang meratakan air, ketika itu wajib menghilangkan najis dan apa-apa sahaja yang menghalang daripada air itu, dan maka jadi 3. Kalau tidak ada masalah, dia 2. Tapi kalau ada masalah, dia jadi 3, tuan-tuan ya. Boleh jelas. Ini kita kena faham balik dalam bab-bab yang membatalkan wuduk. Namun sebut tadi masa mandi yang batal wuduk, maka perkara-perkara yang membatalkan wuduk kita kena faham balik, kena ingat balik apakah dia perkara yang membatalkan wuduk. Apabila menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Tapak tangan, tuan-tuan. Kalau hujung jari tak batal. Menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Batnul kafi hak mana ada urat-urat ni, tanda-tanda urat tu dinamakan sebagai tapak tangan. Hujung tak apa. Bagi orang lelaki nak kepit macam tu tak batal. Kepit macam ni tak batal. Nak pergi kencing dia kepit macam tu. Dia kencing. Batal? Batal lah dia kencing. Kena sebiji. Dia kencing, dia kepit macam tu. Kalau nak bagi batal wuduk, dia kata kalau kau pegang batal. Macam tu, dia kepit macam tu. Kencing, sudah kencing dia basuh dengan belakang tangan, tak batal lah. Tapi kencing itu membatalkan wuduk. Maknanya kalau tuan-tuan keluar air kencing ketika mandi, maka batal juga wuduk. Jangan duk hanya nampak batal wuduk kerana duduk gosok sentuh. Tak terkencing masa keluar air kencing, terkentut masa mandi tadi, dah batal lah wuduk. Maka nak sembahyang kena ambil wuduk. Itu saya nak bagi hak tahu tu yang tuan-tuan sebenarnya. Saya bagi contoh tu supaya tuan-tuan faham. Ingat balik, jangan salah faham. Oh tak, aku tak sentuh masa mandi tadi.
aku berlapik lah, gitulah mandi, aku guna berus lah, berus sabuk aku guna, tak kira lah kan. Aku pakai apa semua kan, tak sentuh dengan tapak tangan, aku sentuh dengan belakang tangan. Okey, tiba-tiba terkencing, terlupa buat kencing, maka kena ingat tuan-tuan, kencing juga membatalkan wuduk. Itu saya kata tadi, jangan sangat duk sibuk pasal sentuh. Batal wuduk ni bukan hanya sentuh saja, kencing tu batal wuduk, terkentut batal wuduk. Jadi kena ingat di situ ya. Boleh jelas ya. Okey. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi batal wuduk ni, kalau bab sentuhnya, kalau kemaluan kena faham ya, kemaluan yang belah depan, yang belah belakangnya adalah pada tempat keluar najis. Pada tempat keluar najis tu batal, tepi dia tak apa. Kubur wa dubur. Dubur tu maksud dia mana? Hak tempat keluar najis. Hak tepi dia tu, dinding dia tak batal. Dinding dia tak batal. Maka tuan-tuan nak bonyok macam mana dinding tak apa, sentuh je tempat keluar najis, batal. Boleh jelas ya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Okey, jadi tuan-tuan, cukuplah dulu malam ni kita ada jemputan. Malam ni di Seksyen 3 ya. Seksyen 3 ada jemputan. Jadi sebelum saya berhenti, ada apa-apa nak ditanyakan tuan-tuan ya? Okey. Meratakan air ni termasuk lubang pusat. Meratakan air mana-mana yang zahir, kulit zahir. Maka lubang pusat nampak lubang pusat. Kalau lubang pusat tu dalam tak wajib lah, tak nampak. Tapi seeloknya sebab dia dah di luar daripada tu, maka masukkan air. Masukkan air. Jadi kena ingat, dalam mata tak payah, dalam hidung tak payah, dalam telinga tak payah. Mana-mana anggota yang kulit yang tidak zahir tak payah. Berkumur tak payah lagi. Berkumur pun tak payah. Tapi anggota kulit yang zahir wajib rata. Rambut dan juga kuku semua wajib diratakan. Okey, ada lagi yang nak ditanyakan? Tak ada? Senanglah, alhamdulillah. Kalau semua tak ada, harap-harap fahamlah dua benda malam ni kita bincang, bab tayammum dan juga bab mandi junub. Mandi junub. Yang saya tekankan sikit, bab mandi junub tu jangan salah faham. Biasa orang kita memang mandi junub, kita faham ambil hak besar diangkat sekali dengan hak kecil. Betul tuan-tuan, diangkat sekali dengan hak kecil. Tapi kalau disentuh ketika mandi, dia batal balik. Batal balik. Lepas tu tuan-tuan tanya, kalau selama ni saya buat, saya tak ambil air semayang, macam mana ustaz? Macam mana tak tahu. Tidak dikira dalam agama kita ni. Yang terpaksa, yang jahil, yang kena paksa, tak dikira. Mana sebelum ni jahil macam mana? Siapa suruh tak belajar? Itu dia jawapan dia mudahnya. Jadi malam ni saya nak bagi tahu, kena beringat. Kena beringat-ingat. Jangan ambil mudah bab wuduk. Dia berbeza. Dalam mandi junub dia ada dua perkara. Junub itu selesai, tapi kalau batal ketika mandi, hadas kecil itu ada. Dalam keadaan hadas kecil, kita tak ada masalah. Kita mandi junub, hadas kecil bab lain. Hadas kecil dah ada masa tu, maka kena. Kalau kita hadas kecil ada, junub ada, kita mandi dan kita tak batal wuduk, tak sentuh kemaluan, tak kencing, tak batal wuduk ketika mandi, maka selesai. Tapi kalau batal wuduk ketika mandi, maka kena ambil air sembahyang. Sunatnya ambil air sembahyang sebelum. Tapi kalau macam tu, wajibnya lah selepas. Sebab apa? Dah batal wuduk. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Boleh jelas ya? Ya. Luka di tangan. Macam mana tadi? Tangan kita luka, lambat sembuh, boleh kena air. Darah keluar tak berhenti, maknanya ketika itu kita kena balutlah. Dia terhalang daripada kena wuduk. Maka ketika itu, kalau kita nak ambil wuduk, boleh buka, kemudian kita balik. Sebab nak berhentikan darah. Kalau kita tak nak buka, kalau kita buka kan nanti lagi mudarat, kena ambil tayammum. Tapi kalau kita kata tak apalah, buka luka kecil je, cuma darah lambat berhenti. Kebetulan makan ubat apa, lemah jantung.
Orang makan ubat lemah jantung ni kan darah cair, dia lambat berhenti. Jadi makan tu luka lambat berhenti, keluar je darah. Ambil dulu semua tu, balik cepat-cepat. Dah selesai tu balik cepat-cepat, teruskanlah dengan anggota tubuh yang lain. Tapi kalau kita tak balik, dia keluar darah tu, habis lah. Kalau balut tak buka tak boleh. Dia kena air lalu atas kulit. Sama juga kita pakai cincin. Itu kalau kita nak bertayamum. Tak, kita kena bertayamum. Hak lalu air tu kalau kita kena nak buat bertayamum. Contoh kita luka jari ni. Jari ni wajibnya kena lalu air, tapi hak ni kena basuh. Hak ujung ni kena sapu air. Sapu air baru tayamum. Kena tayamum. Kena 2 kali lah di situ. Jadi kalau boleh buka, basuh semua, pasang balik. Pasang balik kalau boleh buka. Ada luka kena dah pisau kan, luka ujung ni kena pisau. Masa-masa kena pisau ujung ni. Jadi basuh sudah je balut tadi dengan di flash. Okey, berhenti dah darah. Sambung semua selesai. Maka kalau lepas ni nak tukar boleh tukar lain, dah basah, tak suruh nak basah. Buka tukar balik cepat-cepat. Tidak ada masalah lah. Sebab dia keluar ketika tu, dia tak keluar banyak, dia keluar sikit, maka dia tutup cepat-cepat. Maka tidak ada masalah. Tapi nak selamat, tukar selepas ambil lepas sembahyang lah kan, selamat. Subang ni dia macam ni lah. Dia macam cincin, kalau longgar tak payah dibuka, dia hanya perlu dipusing-pusingkan. Gelang tangan apa semua yang longgar hanya boleh lalu air, tak apa. Sobang ni dia agak dia kemas ke lalu air ketiga. Sebab saya tak pernah pakai sobang, saya tak boleh nak cerita. Tak pernah pakai. Tapi semua soal kaedah dia macam ni. Saya bagi tahu kaedah dia mudah je. Kalau benda tu boleh mengalir air boleh lalu, maka tak payah buka. Kalau air tak boleh lalu, kena buka. Tu je. Subang orang perempuan ni, ada subang tu macam subang besar sikit kan, bergerak, boleh bergerak. Maka masa basuh, dia macam ni sebenarnya. Kalau mandi junub je yang kena buat gerak. Kalau ambil sembahyang tak payah, sebab basuh telinga sunat. Masa junub je buat gerak-gerak, okey. Sama juga kalau orang bertindik subang kecil tu, buat gerak-gerak supaya air boleh masuk cukup. Tapi kalau dia tak boleh bergerak, maka kena buka. Tak boleh bergerak, kena buka. Sama juga cincin tak boleh bergerak, kemas, maka ketika itu kena buka. Nak buka macam mana? Ustaz, nak gerak pun tak boleh, motor. Ada orang boleh buat. Ada orang boleh buat. Tak boleh bergerak, Ustaz. Dah bergerak tak boleh, nak buka macam mana? Maknanya kena buat lah. Selagi boleh bergerak, kena gerakkan macam tu. Sabun ke apa ke, dan seterusnya. Masa kita tayamum, pastikan jangan pakai cincin tak boleh pakai masa tayamum. Sebab apa? Debu tak masuk. Tak boleh. Masa tayamum kena buang. Jam kena buang. Sebab dia debu part lain. Debu dia benda lain, masalah lain. Debu masalah lain. Bagi sikit definisi debu. Okey, debu tanah. Dimasukkan debu yang boleh bertayamum ini adalah debu tanah yang tidak bercampur dengan benda-benda yang tidak dikategorikan tanah. Contohnya campur dengan tepung, campur dengan campur dengan bedak, tak boleh. Campur dengan pasir, kalau pasir lebih banyak dan pasir bertimbul, kena buangkan pasir, biar ada debu sahaja. Itu maksud debu. Asalnya debu tanah. Hak paling tu debu hak tanah tak campur apa-apa. Dan kalau sekiranya tak ada dah debu tanah tak ada, maka ketika itu boleh guna debu-debu ada di dinding. Sebab dia asalnya datang daripada tanah. Ketika itulah, kalau selagi ada debu tanah hak lebih elok, kena ambil debu tanah. Pokok kayu pun semua boleh lah. Cuma nak kena pastikan kita tepuk tu, kena tak semua tapak tangan.
Kalau pokok kayu kita tepuk sedangkan dia tu merekah, tepuk tak kena semua tak boleh. Sebab kita kena tepuk tu ada tempat rata. Tak, tepuk tu semua kena. Anggota tangan, tapak tangan kita semua kena. Maka boleh. Jadi debu ni mesti nampak. Mesti nampak. Kalau macam apa tingkap. Apa tingkap boleh. Dekat tingkap macam kata kita tak cuci lama, kita punya sliding nampak berdebu je, kita pun pak pergi. Nah, dekat dah debu. Kemudian ketuk-ketuk sikit, buat tayammum. Buat tayammum muka, tayammum tangan. Selesai. Tepuk sekali lagi. Tepuk pertama, tepuk untuk muka, tepuk sekali lagi untuk tangan. 2 kali tepuk. Selesai. Boleh. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh jelas ya? Insya-Allah. Ada lagi nak tanya? Orang perempuan tak ada? Ada debu tak? Dia macam ni. Kalau basah tak ada debu tak boleh. Maksud dia debu. Debu ni kalau kita ketuk dia naik. Itu nama debu. Kita kena faham. Debu tu adalah benda yang tak basah. Kalau benda basah maka tak jadi debu. Sebab itulah saya sebut tadi, apabila kita ambil wuduk, contoh kita dah basuh muka, lap dulu. Lepas kita ambil wuduk, tangan kita ni berbaluk ataupun pipi kita ni berbaluk, kita ambil wuduk sini. Jadi lepas tu lap dulu, lap. Supaya apabila kita lalu debu tu, dia tak melekat. Sebab apa? Kalau dia melekat, tak kena tempat lain, dia habis. Waktu tangan kita ni habis. Kita lalu tu, dia habis kat sini. Sebab apa? Tak sempat sampai debu, maka tak boleh. Sama juga kalau tanah hak basah. Kalau kita pakai tanah basah, tak sempat nak habis semua. Dia tak boleh tu, sebab tu dia kena debu kering. Apa dia? Tak kira, asalkan dari pada tanah. Dari nama tanah merah ke, tanah rendah kebun bunga ke, tak kisah, semua boleh. Tanah apa sekalipun semua boleh, asalkan dia tanah. Tanah gambut ke, tanah apa ke, asalkan dia tanah. Tanah liat boleh lagi. Tanah liat kering, ketuk je debu. Boleh. Hancurkan, ketuk-ketuk, hancurkan jadi debu. Boleh. Tidak ada masalah. Boleh jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Dan moga saya mutuskan, mudah-mudahan perkongsian kita yang ringkas pada malam ni sedikit sebanyak boleh membantu tuan-tuan. Dan mohon maaf sekiranya ada kesilapan. Sebab apa? Ini datang secara emergency ni, aku ingat ialah perintah yang ada dalam sempadan saya. Tambah-tambah sikit tuan-tuan. Mudah-mudahan kita sama-sama memperelokkan dalam ibadah kita seharian insya-Allah. Jadi kalau tak ada apa dah, kita tambah dengan tasbih kafarah dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.